Kami dari Kelab Pencinta Alam Sekitar, nama saya Julius Alex Paul dan rakan saya Kuek Leong. Terusnya Amir Aizat bin Muhammad Roshan Nizam. Terusnya aku Amir Syazwan dan yang seterusnya adalah Ahmad Muhammad bin Hamizan. Okay, terusnya. Okay, baiklah, kita akan mulakan dengan pengenalan, iaitu definisi kelab dan persatuan. Okey, untuk definisi kelab dan persatuan, ianya adalah satu entiti kumpulan yang berstruktur, berperlembagaan, berperaturan dan berkepimpinan. Dan di mana menurut Kamus Oxford edisi kedua, kelab dan persatuan bermaksud sejenis perkumpulan ataupun gabungan ataupun perikatan yang dianggotai oleh individu yang mempunyai tujuan dan matlamat yang sama. Okey, seterusnya. Okey, ini pula adalah definisi alam sekitar, di mana menurut Kamus Pelajar edisi kedua, alam sekitar membawa maksud segala sesuatu hasil ciptaan Tuhan, iaitu bumi termasuklah alam sekeliling, semesta seluruh alam, iklim, manusia, langit dan lain-lain lagi yang ada dekat persekitaran kita. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah pengenalan untuk Kelab Pencinta Alam Sekitar, di mana ianya ditubuhkan untuk menekankan pengalaman nilai yang baik bagi membentuk akhlak individu dan seterusnya memfokuskan kepada kesedaran, kecintaan dan amalan yang baik ke alam sekitar. Dan ini pula adalah visi bagi kelab yang kami ingin tubuhkan, di mana kami mempunyai visi untuk menjadikan pelajar sekolah ini menghargai dan mencintai alam sekitar melalui aktiviti yang disediakan oleh Kelab Pencinta Alam Sekitar. Terusnya kita pergi kepada misi, di mana misi kelab ini ditubuhkan adalah untuk melahirkan pelajar yang boleh berfikir secara kreatif dan kritis serta pembentukan ciri kepimpinan dalam diri seorang pelajar. Seterusnya. Ya, baiklah, ini adalah moto bagi kelab ini, iaitu kelestarian alam penentu masa hadapan. Di mana kita tahu untuk kita hidup di dunia ini, kita memerlukan alam sekeliling bagi menyeimbangkan kehidupan kita. Okay, ini adalah logo bagi Kelab Pencinta Alam Sekitar, di mana logo ini bermaksud bumi yang hijau tu bermaksud alam sekitar ciptaan Tuhan. Manakala orang-orang yang berwarna biru adalah sesuai dengan matlamat kelab ini untuk mewujudkan atau pembangunan pelajar yang bersifat mempunyai kepimpinan diri. Dan bagi logo padi itu pula adalah penyatuan dalam ahli kelab pencinta alam sekitar ini. Okey, seterusnya. Ya, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya iaitu Kwame. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya ialah analisis keperluan. Okey, tujuan kajian ini adalah untuk pandangan pelajar ke atas penubuhan kelab pencinta alam sekitar. Lokasinya ialah di sekolah menengah di seluruh Malaysia, iaitu secara Sarawak. Populasinya ialah 41 orang pelajar sekolah menengah seluruh Malaysia. Sampel kajian 40 orang secara rawak. Instrumen borang soal sidik rujuk laporan 1. Okey, seterusnya. Okey, borang soal sidik ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bagi bahagian A iaitu latar belakang responden, bahagian ini mengandungi nama, umur, jantina dan negeri asal responden. Bagi bahagian B, pengetahuan responden mengenai alam sekitar, iaitu bagi memudahkan penganalisan data responden, soal sidik ini dibahagikan kepada bahagian yang melibatkan jawapan ya atau tidak. Okay, bahagian C ialah pandangan tentang penumbuhan kelab pencinta alam sekitar. Bahagian ini lebih menekankan kerelevanan penumbuhan kelab pencinta alam sekitar di sekolah. Dapatan yang diperolehi akan dikaji semula mengikut kesesuaian pandangan responden. Okey, seterusnya. Okey, bagi latar belakang responden mengikut umur, hasil perkajian
soal sidik ini mendapati kategori umur 16 hingga 18 tahun mempunyai responden yang paling ramai iaitu 38% ataupun bersamaan 16 orang responden. Seterusnya ialah kategori umur 19 hingga 22 tahun sebanyak 15 responden dan kategori umur 13 hingga 15 tahun dengan 11 orang responden. Okey, seterusnya. Okey, bagi bahagian B, pengetahuan responden mengenai alam sekitar. Jumlah responden yang tahu dan tidak tahu mengenai pencemaran alam sekitar. Okey, yang berwarna oranye itu ialah lelaki dan berwarna coklat itu ialah perempuan. Okey, berdasarkan jadual di atas, semua responden lelaki dan wanita mengetahui tentang pencemaran alam sekitar. Hal ini menunjukkan bahawa responden mengambil berat akan isu alam sekitar. Tetapi terdapat seorang responden yang tidak menjawab soalan 1. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah jumlah responden yang tahu dan tidak tahu kesan menjaga alam sekitar. Hasil daripada jadual ini mendapati 100% daripada semua responden lelaki dan perempuan bersetuju akan kesan tidak menjaga alam sekitar. Ini membuktikan kesemua responden mempunyai kesedaran yang tinggi kesan jika tidak menjaga alam sekitar. Okey, seterusnya. Okey, ini pula ialah jumlah responden yang prihatin dan tidak prihatin terhadap alam sekitar. Berdasarkan rajah di atas, dapat kita lihat warna hijau cerah itu ialah wanita dan warna hijau gelap itu ialah bagi lelaki. Okey, berdasarkan rajah di atas, terdapat 97.6% responden iaitu seramai 9 orang lelaki dan 32 orang perempuan yang prihatin terhadap alam sekitar. Okey. Tetapi masih terdapat 2.4% responden yang masih tidak prihatin dalam menjaga alam sekitar. Okey, sikap segini perlu dipupuk agar kita dapat menjaga alam dan mengambil berat terhadap alam sekitar. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah jumlah responden yang tahu dan tidak tahu kepentingan alam sekitar. Okey, berdasarkan kajian soal sidik ini mendapati 100% iaitu 40 orang responden bersetuju tentang kepentingan alam sekitar. Hal ini membuktikan bahawa responden mempunyai pengetahuan asas akan kepentingan alam sekitar. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah jumlah responden yang mengamalkan dan tidak mengamalkan sikap cinta alam sekitar di kawasan kelahiran dalam masyarakat setempat. Okey, dapat kita perhatikan rajah yang berwarna hijau iaitu bagi jantina perempuan dan berwarna ungu ialah bagi jantina lelaki. Okey, terdapat sekitar 21.4% responden yang tidak mengamalkan sikap cinta alam sekitar di kawasan kelahiran dalam masyarakat tempat. Jumlah ini agak tinggi kerana sebahagian kecil tidak memainkan peranan penting, ia akan menyusahkan 78% responden dalam mengamalkan alam sekitar. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Amir Aizat. Okey, C, pandangan tentang penubuhan kelab pecinta alam sekitar. Okey, jumlah responden yang bersetuju dan tidak bersetuju kelab pecinta alam relevan untuk ditubuhkan di sekolah. Okey, nombor 1, pada pandangan anda, adakah kelab pecinta alam relevan untuk ditubuhkan di sekolah? Okey, ni kita boleh tengok bertanda biru ialah ya dan merah pada tidak. Jadi berdasar gambar rajah di atas, jelas menunjukkan bahawa kelab pecinta alam relevan ditubuhkan di sekolah. Hal ini kerana untuk mendidik perlu bermula dari peringkat bawah bab kata pepatah meletup buluh biarlah dari rebuhnya. Terusnya. Okey, ia mengikut citarasa anda, bagaimanakah sesuatu kelab dapat menarik perhatian diri anda untuk menyertai kelab tersebut?
Okey, kat sini kita boleh nampak dia punya jadual. Okey, berdasarkan kajian soal sidik ini, mendapati terdapat 61% responden telah memilih gotong royong sebagai cara paling berkesan untuk menarik perhatian menyertai kelab cinta alam sekitar. Jadi di sini kita nampak masyarakat dia lebih memilih aktiviti gotong royong. Hal ini membuktikan kelab pecinta alam sekitar ini lebih memfokuskan aktiviti fizikal berbanding teori semata-mata. Okey, yang ni kita boleh nampak latihan dalam kumpulan, melalui camping hijau, gotong royong, melalui pendedahan terhadap flora dan fauna, penanaman tumbuh-tumbuhan dan melalui aktiviti lapangan. Seterusnya. Okey, saya serahkan pada Kuat. Okey, bagi pernyataan falsafah pula, dan ini adalah kelab ini merupakan satu usaha untuk menanam semangat cinta terhadap alam yang bersih, indah dan mendamaikan serta membentuk murid yang mempunyai kesedaran tinggi akan kepentingan menjaga alam sekitar bagi memastikan keindahan alam dapat dikekalkan, di mana pernyataan falsafah ini membawa maksud di mana bagi pelajar yang berminat untuk melibatkan diri dalam kelab ini, mereka secara tidak langsung akan dibangunkan dari segi pembangunan insan yang mempunyai nilai dan akhlak yang baik untuk mewujudkan generasi yang penyayang terhadap alam sekitar. Di mana kita tahu kelab alam sekitar ini merupakan satu platform yang penting kepada pelajar untuk mempelajari tentang flora dan fauna sekaligus tentang alam sekitar yang ada di sekitar kita lah. Okey, dan seterusnya. Okey, ini pula adalah rasional bagi pernyataan falsafah, di mana kita tahu Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan sumber semula jadi yang merupakan salah satu khazanah negara, di mana semakin lama sumber alam kita semakin berkurangan disebabkan penerapan budaya cinta akan alam itu kurang dijalankan. Dan rasional penubuhan kelab ini juga adalah untuk mengelakkan pelajar terjebak daripada melakukan aktiviti yang negatif. Sebagai contoh masalah sosial yang kita tahu sekian hari semakin membimbangkan di negara ini. Okey, seterusnya. Okey, saya serahkan kepada Amir Aizat. Okey, konsep kurikulum dan program kita dapat lihat ada 4 iaitu pelaksanaan mentor-mentee sebagai medium pelibatan dalam aktiviti sebagai medium latihan kemahiran alam sekitar. Ini bermaksud kita ada medium untuk tunjuk ajar tentang cintai alam sekitar. Kita juga boleh membuat pembahagian kumpulan bagi meningkatkan kualiti pemahaman. Seterusnya, menggunakan perkhidmatan tenaga pengajar tambahan sekiranya diperlukan. Okey. Yang ini pula kita boleh menggunakan perkhidmatan tenaga pengajar tambahan. Bermaksud dia menggunakan tenaga seperti Jabatan Alam Sekitar sekiranya tenaga pengajar kelab dari pihak sekolah hanyalah daripada kalangan guru, maka ia adalah menjadi satu keperluan untuk menggunakan khidmat mereka. Seterusnya, menggunakan pendekatan teknikal saintifik. Okey, ini dia bertujuan untuk memudahkan lagi kita punya aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan kelab. Dan akhir sekali, teknologi sebagai pendekatan kurikulum. Okey, di dalam kelab alam sekitar ini, penggunaan teknologi juga turut diterapkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Konsep ini juga dia adalah mudah di mana objektif yang kita tetapkan itu kita dapat tujuan yang sama untuk mengenal pasti apa pelajar yang mahu. Okey, seterusnya. Okey, untuk seterusnya kita boleh lihat pula dekat bahagian matlamat kelab ni. Okey, untuk matlamat kelab ni pula kelab pencinta alam sekitar ni menekankan kesedaran, kecintaan dan amalan yang baik terhadap alam sekitar. Okey, ini adalah antara matlamat kelab ini yang untuk kita tubuhkan sebab kita
untuk menyedarkan para pelajar bahawa tahu betapa pentingnya alam sekitar kepada kita. Okay, untuk seterusnya kita akan lihat pula dekat bahagian objektif. Okay, bagi objektif, yang pertama ialah menyediakan struktur organisasi bagi para pelajar mendalami minat mereka dalam pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Okay, ini maksud objektif yang pertama ni adalah dalam sesuatu kelab yang kita nak tubuhkan ni, dia akan melibatkan daripada ada satu struktur organisasi lah yang saya masukkan. Ya, ada dalam satu kelab tu mempunyai pengerusi, iaitu yang seterusnya timbalan pengerusi dan sebagainya. Jadi dari situ para pelajar boleh tahu bagaimana cara kita untuk membuat sesuatu kerja. Okey, seterusnya adalah untuk menyemai nilai cinta alam sekitar di kalangan ahli-ahli. Okey, semestinya objektif kelab ini adalah untuk menyemai nilai cinta alam sekitar di kalangan ahli-ahli, bukan setakat di ahli-ahli, namun di kalangan pelajar juga, ya. Okey, seterusnya kita boleh lihat adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran dan rasa tanggungjawab para pelajar serta warga sekolah terhadap pemeliharaan dan pelindungan alam sekitar. Okey, yang kat sini pula kita boleh lihat dalam satu sekolah tu sudah semestinya sekolah itu mempunyai kehidupan seperti alam sekitar, di mana kita boleh lihat ada pokok di dalam sekolah, selain daripada itu kita boleh lihat ada bunga, kawasan bunga. Okay, sudah semestinya kita boleh meningkatkanlah tahap kesedaran dengan tanggungjawab di kalangan pelajar tu, sebab kalau kita tak bagi meningkatkan kesedaran ni, jadi mereka takkan tahulah apa tu tentang pemeliharaan dan perlindungan alam sekitar. Yang seterusnya pula adalah melahirkan minat-minat belajar di kalangan pelajar. Okey, yang ni semestinya objektif untuk kelab ini, di samping dia menyedarkan kita ataupun memberi kita tanggungjawab, kita boleh mendidik ataupun memberi minat para pelajar untuk belajar tentang apa itu alam sekitar dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, yang terakhir adalah untuk mengeratkan hubungan para pelajar tanpa mengira bangsa, umur dan jantina. Ya, yang terakhir ni adalah sudah semestinya di dalam satu sekolah tu tak semuanya adalah mempunyai bangsa yang sama, umur yang sama dan jantina yang sama. Salah satu objektif kelab ini adalah untuk mengeratkan hubungan para pelajar. Itu adalah antara yang paling penting lah, adalah elemen-elemen untuk objektif kelab pencinta alam sekitar. Okey, seterusnya kita boleh lihat pula tentang reka bentuk kurikulum dan program. Dan ini dia menggunakan reka bentuk yang berpusatkan masalah dan menggunakan pendekatan sosial, penglibatan aktiviti secara amali. Okey, seterusnya serahkan kepada Ahmad. Okey, seterusnya kita beralih ke pelaksanaan kurikulum. Yang pertama kita buat kempen kesedaran alam sekitar. Yang kedua penanaman pokok. Yang ketiga program kita semula. Yang keempat adalah aktiviti sukarelawan. Dan yang kelima adalah pertandingan inovasi dan kreatif. Dan yang keenam adalah hari beg plastik. Untuk kempen kesedaran alam sekitar, secara rasionalnya, murid mempengaruhi sedikit pembentukan sikap dan peningkatan pengetahuan terhadap alam sekitar. Bagi untuk penanam pokok pula, secara rasionalnya supaya dapat memberi peluang kepada murid untuk mempelajari dan pengetahuan tentang kepentingan penanaman pokok. Yang ketiga adalah program kita semula. Secara rasionalnya dapat memupuk semangat mencintai alam sekitar melalui alam kita semula yang diamalkan oleh setiap murid dan warga sekolah. Okay, yang keempat adalah aktiviti sukarelawan. Secara rasionalnya dapat menjadikan murid prihatin terhadap sesuatu perkara yang
membawa mereka untuk mempunyai jati diri yang kuat, pemurah dan lebih berfikiran terbuka. Dan yang kelima adalah pertandingan inovasi dan juga kreatif. Secara rasionalnya dapat membantu murid meningkatkan kemahiran, kraf tangan dan dapat memperoleh hadiah yang menarik daripada hasil yang dipersembahkan. Yang terakhir sekali adalah hari tanpa beg plastik. Murid akan terbiasa menggunakan bekas atau beg plastik untuk menggantikan plastik dan hal ini dapat mengelakkan pembuangan plastik sampah merata-rata tempat. Okay, next. Okay, yang terakhir sekali adalah kaedah penilaian. Kita adalah guna dua, kaedah formatif dan juga sumatif. Bagi kaedah penilaian formatif adalah merangkumi aktiviti dan langkah setiap murid menjalankan aktiviti yang dilaksanakan. Bertujuan aktiviti seperti ini dilakukan adalah untuk menilai dan memperbaiki program yang dilaksanakan. Penafsiran formatif juga sedikit sebanyak dapat meningkatkan pencapaian dan motivasi pelajar. Bagi kaedah kedua adalah kaedah sumatif, tujuan untuk mengiktiraf kebolehan dan kemahiran yang dimiliki oleh murid tersebut. Next. Okey, sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan?